Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah share tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright, menjelang beberapa hari saja lagi pertembungan di antara Malaysia bertemu dengan Kepulauan Solomon ni, latest update daripada FAM buat masa ni dah ada 4,000 lebih yang membeli tiket. Siapa yang berkesempatan, siapa yang berdekatan, pakat ramai-ramai yang turun ke stadium support Harimau Malaya kita di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Guong Badak, Terengganu. Yang mana tak berkesempatan turun ke stadium, korang boleh tengok siaran langsung di TV9 dan Astro Arena. Okey, pertembungan di antara Malaysia bertemu dengan Kepulauan Solomon ni, bagi aku inilah perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk kita saksikan. Sebab kedua-dua pasukan tidak pernah bertemu sama sekali. Dan ini adalah buat pertama kali kita bertemu dengan diorang. Dan kita tidak tahu kemampuan dan kekuatan sebenar Kepulauan Solomon ni. Kalau kita tengok daripada segi ranking, memang diorang dekat atas kita di kedudukan ke-134 dunia. Manakala pasukan Malaysia kita berada di kedudukan 138 dunia. So aku tak nak pandang rendah lah dengan kemampuan Kepulauan Solomon ni. Aku takut last-last kita pula yang terkono kan. Bertemu dengan Kepulauan Solomon ni, dan tak kisahlah kita bertemu dengan pasukan mana sekalipun, kita punya target mesti nak kena menang tuan-tuan. Kalau kita menang, kita dapat 5.20 mata. Dan kalau kita seri, kita dapat 0.206 mata je. Dan kalau kita kalah, memang pudui lah cerita dia mat. Tolak 4.7 mata. Banyak tu. Memandangkan kita tidak pernah bertemu sama sekali, jom kita tengok 5 perlawanan terakhir untuk pasukan Malaysia dan Kepulauan Solomon. Untuk pasukan Malaysia, kita menang 4 kali dan 1 kali kalah. Kalau korang ingat, kita kalah dengan pasukan Thailand dalam perlawanan di Piala AFF. Masa tu second leg kita bermain di Thailand, tercedok 3-0 dan Thailand layak ke peringkat akhir dengan agregat 3-1. Dan untuk Kepulauan Solomon, diorang menang 4 kali juga, tapi diorang seri 1 kali dengan pasukan Fiji. Kalau kita tengok pertembungan Kepulauan Solomon ni, kebanyakan diorang bertemu dengan di benua diorang sendiri di Oceania. Lagi-lagi bertemu dengan Fiji. Dengan Fiji bawah 20 tahun pun dia orang buat friendly guys. Alright, ini dah ramalan kesebelasan utama aku apabila skuad Harimau Malaya kita bertemu dengan Kepulauan Solomon dengan taktikal 4-3-3. Kita pergi ke bahagian penjaga gawang gol terlebih dahulu. Kim Pangon call up 3 orang pemain, Shihan Azmi, Sing Izzah dengan Azri Ghani. Macam biasa, lain dan tak bukan, aku akan letakkan Shihan Azmi. Kalau kita tengok statistik ketiga-tiga pemain ni, Shihan Azmi memiliki 12 kali clean sheet geng. Walaupun dekat liga dia jarang-jarang diuji, tapi aku yakin dengan kemampuan dia yang sebenar geng. Di bahagian left back, memang kita tiada tandingan lagi. Siapa lagi kalau lain dan tak bukan Kor Bing Ong, the best left back Harimau Malaya yang kita ada buat masa ni. Untuk season ni dia dah menjaringkan 4 gol, 3 gol dan 1 assist untuk saingan Liga Super Malaysia dan 1 gol untuk Piala FA. Memang sah, tiada tandingan geng. Tapi kita ada backup Daniel Ting yang buat masa ni tengah perform bersama dengan pasukan Sabah. Di bahagian right back, kita ada 2 pilihan, sama ada Mat Davis ataupun Azam Azmi. Aku lebih memilih Mat Davis di bahagian right back sebab dia punya overlap dengan hantaran lintang dia memang cukup ngam sekali dan dia jarang tak perform dan dia sentiasa konsisten geng. Okey, di bahagian centre back memandangkan Diongkul tidak bermain untuk friendly match pada kali ini atas sebab dia akan melangsungkan majlis perkahwinan, aku akan gantikan tempat Diongkul kepada Syarul Saad. Walaupun Syarul Saad ni kurang minit permainan, tapi aku percaya dan aku yakin dengan kemampuan dia dan pengalaman dia bersama dengan skuad Harimau Malaya sebelum-sebelum ni untuk meletakkan dia sebagai centre back di kesebelasan utama, dan dia akan digandingkan bersama dengan
Feiruz Baharudin. Feiruz Baharudin ni memiliki satu permainan yang cukup tenang sekali. Itu dah jelas terbukti apabila dia bermain bersama dengan JDT pair dengan Jordi Amat. Dan dia punya keterangan tu sampaikan dua orang pemain Penang bertembung sesama sendiri, geng. So inilah dua center back aku, Syarul Saad dan Feiruz Baharudin. Okey, di bahagian midfield aku nak letakkan 3 orang pemain. Pemain yang pertama iaitu Natso Insa selaku defensive midfielder. Pemain ni segala umat manusia menantikan dia punya penantian selama 5 tahun. Akhirnya lekat juga nama dia. Kali ni dia mesti kena main, geng. Okey, pemain yang kedua aku nak letakkan Litak. Setengah orang tak bersetuju dengan Litak ni. Aku pun tak faham sangat kenapa dia tak puas hati sangat dengan si Litak tu. Padahal Litak pada musim ni ada mempunyai rekod yang baik, ada 4 gol dan 7 assist. Sebagai pemain midfield, assist tu penting sebab dia perlu kreatif dan dia perlu melorongkan bola kepada jentera serangan kita. So kalau kata dia boleh menjadikan gol, itu adalah satu advantage. Okey, pemain yang ketiga iaitu Paulo Josue selaku attacking midfielder. Paulo Josue pun di dalam performa yang terbaik dia, 6 gol dan 5 assist, geng. Tak disangkalkan lagi, memang sesuai diletakkan selaku attacking midfielder. So complete lah ketiga-tiga pemain aku di bahagian tengah. 2 orang pemain yang punya performa yang terbaik buat masa ni, dan seorang pemain Natso Insa selaku pemain defensive midfielder yang cukup berpengalaman sekali, poor number 6. Ini yang kita perlukan. Lama dah tak tengok kita mempunyai pemain nombor 6 yang piau, betul-betul nombor 6 yang mempengaruhi di bahagian defensive midfielder seperti Natso Insa. Alright, di bahagian jentera serangan aku rasa korang dah boleh dapat teka kot. Di bahagian kiri kita ada Su Faisal Halim. Sebelah kanan kita ada Arif Aiman. Aku harap Arif Aiman bebaslah daripada kecederaan pada kali ni. Di bahagian depan kita hanya ada tinggal 2 orang saja, poor number 9, iaitu Hakimi Azim dengan si Syarif Fikri. Tapi Hakimi Azim tak dapat ikut pada kali ni sebab kurang cergas. So kita hanya tinggal seorang saja, poor number 9, iaitu Syarif Fikri. Tapi aku lebih memilih untuk meletakkan Safawi Rashid, geng, di bahagian hadapan. Memandangkan tempat si Safawi Rashid ni, aku dah letak si Arif Aiman. So Safawi Rashid aku letak dia di bahagian hadapan selaku free roll. Mungkin free roll, tak kisahlah, dia bebas. Nak pergi kiri boleh, nak pergi kanan boleh, nak turun bawah pun boleh. Ini idola aku, mesti kena ada juga, geng. Alright, itu dia ramalan kesebelasan utama aku untuk skuad Harimau Malaya bertemu dengan Kepulauan Solomon ni. So line up korang nyatakan di ruangan komen. So prediction aku, InsyaAllah kita boleh menang 3-0 bertemu dengan Solomon Island ni. Alright, gang, untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.